Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wal hikmi bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin 'ain. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita sudah berada dalam minggu kedua di bulan Ramadan dan kita juga sudah pun memperhebatkan hubungan dan interaksi kita dengan Al-Quran dalam usaha kita mendapatkan keberkatan-keberkatan yang banyak dalam bulan turunnya Al-Quran ini. Pada hari ini insya-Allah kita akan membicarakan topik membaca Al-Quran, membaca alam. Dalam memahami ayat-ayat Allah, kita sedia maklum ayat-ayat Allah terdiri daripada ayat-ayat maqru'ah, iaitu ayat yang dibaca, dan ayat-ayat manzurah yang dilihat. Nama-nama surah juga banyak yang berkaitan dengan alam ini. Dia ayat-ayat maqru'ah ini yang dibaca daripada kitab mushaf itu, dan ayat-ayat manzurah ini yang dapat kita lihatkan di luar sana pada alam semula jadi. Kedua-dua ayat ini sama sekali tiada pertentangan, bahkan saling membenarkan dan saling berkaitan. Tegasnya kedua-dua ayat Allah tersebut saling mentafsirkan antara sesama. Kedua-duanya ada simbolik, tanda atau petunjuk yang tersendiri dan saling memperkukuhkan antara sesamanya. Pada hari ini sama-sama kita melihat perspektif membaca alam sebagai usaha untuk mendapatkan kesan mendalam kepada iman kita apabila membaca ayat-ayat maqru'ah dari Kitabul Karim Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, banyak ayat-ayat maqru'ah di dalam kitab mushaf yang kita baca menerangkan ayat-ayat manzurah di luar sana. Sama ada berkaitan alam di bumi dan langit atau alam manusia. Malah surah-surah juga dinamakan sebenarnya elemen-elemen alam yang ada di langit dan di bumi. Alam diceritakan sama ada dalam bentuk antaranya pernyataan, sistem atau fenomena alam, sebagai perumpamaan atau sebagai objek sumpah di dalam Al-Quran. Bagi tuan-tuan, apa cerita tentang laba-laba dalam surah Al-Ankabut sehingga dijadikan nama surah? Bagaimana pula dengan surah An-Namlu, semut, surah Asy-Syam, matahari, surah Al-Qamar, dan surah At-Tin yang Allah sumpah nama buah At-Tin ini. Apa sebenarnya intipati-intipati yang boleh diperolehi? Apa sebenarnya pelajaran-pelajaran yang boleh kita dapati daripada perkara-perkara tersebut? Maka kerana itu, Al-Quran sendiri menuntut kita untuk membaca alam dengan menggunakan beberapa istilah-istilah. Contoh, perhatikan, fikirkan, dengarkan. Ia menjadi satu tuntutan penting yang harus kita sikapi. Ini tuntutan-tuntutan penting yang mesti kita laksanakan dalam usaha untuk membaca Al-Quran itu dengan lebih baik, dengan lebih terkesan. Sebagai contoh, dalam surah Al-Mulk Allah menyebutkan allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang catatan? Maka di sini ada tuntutan untuk kita melihat. Bagi contoh di sini kejadian langit yang berlapis-lapis. Okey, dalam surah yang lain pula, dalam surah Asy-Sajdah,
awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fa nukhriju bih zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Awalam yarau, perkataan istilah awalam yarau, tidakkah mereka melihat, memerhatikan bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka mengapa mereka tidak memerhatikan? Afala yubsirun, tidak memerhatikan. Ya. Jadi ini tuntutan yang ada dalam Al-Quran untuk kita memerhatikan kejadian alam, iaitu membaca alam. Okey, maka dan ada lagi dalam beberapa surah yang lain, dalam surah Luqman antaranya, dan beberapa surah yang lain, afala yatafakkarun. Maka sikap kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, iaitu ayat maqru'ah, terutama yang menjelaskan atau yang menyebut perkara berkaitan alam, ayat-ayat dalam kitab Al-Quran, terutamanya yang menjelaskan atau menyebut perkara yang berkaitan alam, hendaklah kita susuli dengan membaca alam melalui pemerhatian, melalui perenungan. Dengan itu, kita akan mampu menggarap intipati ayat yang telah pun kita baca. Sebagai contoh tadi, tidakkah mereka memerhatikan bahawa kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang? Apa ibrahnya? Kemudian ditumbuhkan air hujan, tanaman-tanaman yang kemudian dimakan oleh binatang ternak dan mereka sendiri. Apa ibrah yang hendak kita? Itu kita membaca ayat dalam Al-Quran. Maka nak tak nak kita mesti perhatikan hujan, perhatikan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh itu. Ayat yang dibaca itu tadi akan memberi kesan lebih mendalam kepada hati dan fikiran kita apabila kita membaca ayat Al-Quran itu tadi. Kemudian kita susuli pula dengan membaca ayat-ayat manzurah itu tadi. Ayat yang kita baca tadi akan memberi kesan lebih mendalam kepada hati dan fikiran. Kenapa? Kerana kita benar-benar memahami kan apa sebenarnya yang berlaku daripada kejadian alam itu sendiri. Apa yang dibaca itu akan memberi kesan kepada hati dan fikiran, kepada keimanan, kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada sikap atau akhlak kita dalam kehidupan. Dan kita tengok satu lagi contoh yang disebutkan Allah memperumpamakan air hujan itu seperti kehidupan dalam surah innama masalul hayawatid dunya kama in anzalnahu minas samai. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur aduk, berpaut-pautan. Dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai tanaman serta menguasainya, mengambil hasilnya, datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur. Seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir. Liqaumi yatafakkarun. Juga ada dalam surah Al-Kahfi menyebut tentang kehidupan itu seperti air hujan, dan akhir sekali kering, daun-daun itu kering ditiup oleh angin. Apa sebenarnya erti kehidupan? Kita telah pun membaca ayat daripada kitab Al-Quran. Nak tak nak, untuk kita memahami secara lebih mendalam, kita harus pula melihat proses-proses fenomena yang telah disebutkan oleh Allah itu
Iaitu ayat-ayat manzurah itu tadi, supaya kita boleh mendapat ibrah yang lebih baik. Seperti mana kita sedia maklum, Al-Quran itu bertujuan merubah manusia dari segi iman, fikiran dan hatinya. Namun yang menjadi persoalannya, mengapa ramai dari kalangan kita membaca Al-Quran namun masih belum benar-benar terkesan dengan. Maka berkaitan dengan topik kita pada hari ini, apakah kelebihannya apabila kita membaca Al-Quran kemudian disusuli pula dengan membaca alam, disusuli pula dengan pemerhatian kita kepada alam. Yang pertama, kita akan lebih menjiwai dan lebih memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, kerana kita faham betul. Kita faham, kita lihat, lalu kita faham daripada kejadian itu, ia beginilah yang terjadi. Kering, maka kehidupan itu cuma sekadar sementara. Seperti air hujan yang turun dan akhir sekali kering. Daun-daun kering kemudian ditiup angin. Maka kehidupan itu hanyalah sementara sahaja. Kemudian yang kedua, kita memperoleh ibrah dan hikmah yang lebih tepat. Ini penting. Kadang-kadang kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu, mungkin kita cuma dapat secara surface sahaja. Tapi seandainya kita susuli pula dengan membaca alam, fenomena alam yang telah disebutkan daripada ayat-ayat yang ada dalam kitab itu, kita perhatikan sebenar-benar, kita akan mendapat pelajaran hikmah yang lebih tepat, yang lebih kuat nilainya, yang lebih jitu pelajarannya. Yang ketiga, ia mampu berubah sikap ke arah yang lebih baik dan kukuh dari berbanding pemahaman yang sekadar surface. Terutamanya dalam konteks, mungkin kalau dalam konteks dengan alam ini, kalau kita mampu membaca alam ini, kalau orang-orang dulu yang membaca alam itu akhirnya diterjemahkan kepada nilai-nilai dalam kehidupan. Iaitu nombor 4, membina kebijaksanaan persekitaran, environmental wisdom, hikmah persekitaran untuk diterjemahkan kepada nilai-nilai kehidupan. Di sinilah dari mana orang-orang lama dahulu mampu membina peribahasa setelah membaca alam, cakar ayam, dan pelbagai lagi peribahasa, simpulan bahasa yang akhirnya memberi nilai-nilai kehidupan yang lebih mendalam. Bayangkan kalau generasi sekarang tidak pernah tahu pun tentang ayam, apa sifat ayam dan sebagainya, sudah tentu mereka akan kurang memahami erti sebenar cakar ayam tu macam mana. Mungkin bagi kita yang dah pernah lihat, kita akan tengok cacang berbar dan sebagainya. Tapi mungkin bagi generasi yang tidak pernah melihat ayam hidup mencakar-cakar di atas tanah, mungkin mereka tidak akan terkesan daripada pelajaran peribahasa itu tadi. Okey, begitu juga seperti mana kita membaca banyaknya perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran yang Allah gunakan bagi memberi maksud ataupun membawa nilai-nilai tertentu. Baik, kemudian yang kelima, kita memperoleh pelajaran penting untuk dimanfaatkan dalam urusan kehidupan kita. Lebih-lebih lagi ke arah kehidupannya, lebih lestari tanpa melakukan kerosakan kepada alam. Sebab Allah menyebutkan alam ini ada keseimbangan. Allah juga menyebutkan alam ini ada ukuran, faqaddarahu taqdira, ada ukuran yang serapi-rapinya. Maka dengan memahami ukuran yang serapi-rapinya itu, kita akan bertindak sesuai dengan alam. Itu ada istilah works with nature, not against nature. Bekerjalah dengan alam, bukan bekerja melawan alam. Impak yang diperolehi dari usaha menyusuli bacaan Al-Quran dengan proses perundungan terhadap alam adalah sangat besar. Kita membina kebijaksanaan yang akan mampu merubah seluruh kehidupan kita, dari sama ada dari segi pengamalan kita sebagai hamba, iaitu dalam konteks
memahami nilai-nilai dan gaya hidup yang lebih baik, dan juga dari segi pentadbiran kita sebagai khalifah yang mentadbir alam ini sesuai dengan nilai-nilai yang telah ada di dalam Al-Quran, juga sesuai dengan nilai-nilai yang akhir yang akan membawa kepada kemakmuran. Albert Einstein menyebut, look deep into nature and then you will understand everything better. Merenung alam itu dengan mendalam, sebab seperti mana kita fahamkan tadi, alam ini sebagai ayat-ayat manzurah, dan kita juga memahami, tahu juga bahawa di dalam Al-Quran itu ada sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang kejadian alam. Justru marilah kita umat Islam sama-sama berusaha menambah baik cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan mula menyusuli pembacaan ayat-ayat Al-Quran daripada kitab Al-Quran yang mushaf itu tadi, dengan menyusulinya dengan membaca alam atau memerhatikan alam itu sendiri, agar setiap pembacaan kita akan memberi kesan yang hebat kepada diri kita dan seterusnya kepada umat Islam seluruhnya. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.